Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada rakan tugas DJ Anggun untuk pagi ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini hari Jumaat 1 Januari bersamaan dengan 17 Jamadil Awal 1442 Hijrah penghulu segala hari dan selamat tahun baru diucapkan pada muslimin dan juga muslimat tahun baru 2021. Jadi hari ini merupakan hari pertama di tahun baru menerusi dalam slot Adinu Khalis dan seperti biasa insyaAllah bersama dengan Tuan Guru pembimbing kita untuk hari ini yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat tahun baru juga kepada Ustaz untuk insyaAllah kada mungkin di tahun 2021 ini insyaAllah kepada rakan-rakan pendengar kita akan terus untuk bersama kita lah ya, untuk sama-sama kita ikuti dalam slot-slot yang akan datang mesti dalam rancangan Adinu Khalis untuk hari ini. InsyaAllah pada minggu ini kita akan membicarakan secara umum lagi iaitu rukun iman ke-6 beriman dengan qada dan qadar Allah. Dan untuk pada minggu ini Ustaz, kita untuk dalam slot yang ketiga kita sambung lagi untuk pada minggu ini Ustaz ya. Untuk itu jadi kita teruskan untuk pada minggu ini sebagai mukadimahnya. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan beribadah yang sebenar-benarnya, yang berlandaskan pada ilmu, dan beribadah dengan kosak hati yang suci semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini akan menyambung berkaitan dengan rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Slot yang ketiga insya-Allah masih lagi menghuraikan secara umum. Sebelum daripada insya-Allah akan membicarakan secara khusus, secara satu-satu, bermula dengan pembicaraan berkaitan dengan qada. Kemudian insya-Allah akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan qadar, yang mana rukun iman yang keenam, dua pegangan, beriman dengan qada dan beriman dengan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian slot yang terdahulu saya membicarakan berkaitan dengan rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang pertama. Tetapi qada dan qadar ini dibicarakan secara asing, rukun yang keenam secara asing, kerana kebimbangan dalam pembicaraan bab qada dan qadar adalah kebimbangan yang sangat besar. Yang mana banyak timbul pegangan-pegangan yang terpesong di kalangan orang Islam adalah berkaitan dengan rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pembicaraan dalam kaedah sifat 20 contohnya. Pembicaraan qada dan qadar, pembicaraannya di bawah sifat qudrah, sifat yang ketujuh,
dan sifat iradah sifat yang ke-8. Jadi kita membicarakan sifat 20 adalah untuk mengesahkan kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di pembicaraan qudrah iradah inilah masuknya kepada pembicaraan qada dan qadar. Berarti qada dan qadar sudah masuk kepada beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jadi sebelum kita pergi kepada secara khusus sebagaimana saya sebut tadi qada dan qadar, kita pergi secara umum terlebih dahulu. Kita pergi kepada kaedah sifat 20 yang membicarakan qada dan qadar adalah di pembicaraan sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kaedah sifat 20, sebelum daripada membicarakan berkaitan dengan sifat kudrah, iradah dan ilmu, yang mana pembicaraan qada dan qadar dia merangkumi pembicaraan sifat kudrah, iradah dan satu laginya sifat ilmu. Cuma sebelum daripada kaedah sifat 20 membicarakan kudrah, iradah dan ilmu, terlebih dahulu kaedah sifat 20 membicarakan sifat yang ke-6, sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada perbuatan, kejak kemah, pergi kepada sifat yang ke-7 kudrah, sifat yang ke-8 iradah, sifat yang ke-9 ilmu. Kemah di pembicaraan kaedah sifat 20 ni, kemahlah pemahaman kita berkaitan dengan hak rukun iman yang ke-6, qada dan qadar, yang sudah masuk sebenarnya di bawah rukun iman yang pertama. Kemudian selok yang terdahulu saya ada baca pengertian erti kepada rukun iman yang ke-6 dalam kitab Faridatul Faraid. Hak selok yang terdahulu. Yang mana dalam kitab Faridatul Faraid didatangkan ke-6 rukun iman. Rukun iman pertama beriman dengan Allah. Rukun iman yang kedua beriman dengan malaikah. Dia tidak ada datangkan ertinya, tidak datangkan ertinya. Jadi pendek sahaja. Pergi kepada rukun iman yang ke-6, beriman dengan qadarnya, qadar daripada Allah. Baiknya, baik qadar daripada Allah. Jahatnya, jahat qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya ulang sekali lagi, nak datangkan ertinya hak rukun iman yang ke-6, hak dalam kitab Faridatul Faraid, yang mana masuk di bawah pembicaraan kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Ertinya, erti qadar Allah Taala ni. Baiknya iman dan ta'ah qadar daripada Allah, dan jahatnya kufur dan maksiat qadar daripada Allah. Artinya bahawasanya sekalian perkara, sama ada elok baik seperti ta'ah atau keji, contoh seperti maksiat, hasil ia, berlaku ia, jadi ia dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, bicara di sifat yang ke-7, sifat kudrah. Perbuatan Allah. Sekalian perkara berlaku dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala atas muwafaqah. Muwafaqah ni mana selaras, seiring sebagaimana kehendaknya, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Pergi kepada sifat yang ke-8, sifat iradah. Jadi, sekalian perkara hasil ia dengan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Apa yang Allah Ta'ala perbuat, selaras seiring sebagaimana kehendak Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Jadi sifat iradah, sifat yang ke-8.
Kemudian kehendak Allah pada sedia kala ni pula seiring selaras sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka sifat yang ke-9 sifat ilmu. Jadi kudrah, iradah, ilmu, pembicaraan yang masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang pertama. Tapi insya-Allah untuk selok yang ketiga ni, saya nak pergi kepada pembicaraan sifat wahdaniyah sebelum masuk kepada pembicaraan kudrah, iradah dan ilmu. Akan undur kepada sifat wahdaniyah, yang mana asas pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah di pembicaraan sifat wahdaniyah. Yang mana pembicaraan sifat wahdaniyah lah pembicaraan yang paling besar dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu pembicaraan iman. Sehingga kan nama ilmu diletak dengan nama ilmu tauhid. Tauhid ni ambil daripada wahdaniyah. Jadi dinamakan ilmu kepada ilmu tauhid. Ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dibina atas asasnya adalah wahdaniyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Kemudian kita maklum pembicaraan berkaitan dengan kalimatut tauhid. Dia panggil kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Yang mana la ilaha illallah ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab la ilaha illallah dipanggil kalimatut tauhid. Kemudian Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih Nabi kata barang yang aku kata dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, nescaya akan masuk syurga. Ini semua kita maklum. Tapi kita nak ambil faham molek sini, nak ceritanya besarnya kalimatut tauhid la ilaha illallah. Tetapi bukan hanya kita menyebut di lidah, tetapi kita berakidah dengan la ilaha illallah. Akidah kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Kemudian kita, jadi untuk selok ni insya-Allah saya akan fokus kepada tauhid terlebih dahulu. Jadi kita selepas daripada selesai sembahyang, dalam bacaan wirid sembahyang kita tu, kita baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali tiap-tiap daripada lepas daripada kita sembahyang. Sekurang-kurang kita baca 3 kali. Sekurang-kurang laginya kita baca sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dengan makna Allah jua Tuhan, keesaan. Wahdahu, hal keadaan Allah saat ni esa, keesaan yang kedua. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Apa makna tiada sekutu bagi Allah? Esa, keesaan. Cerita 3 kali berulang, kita bacanya dengan mengesakan Allah. La ilaha illallah, Allah jua Tuhan. Wahdahu, hal keadaan Allah ni esa.
La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Esa, keesaan. Di la ilaha illallah, keesaan pada zat. Wahdahu, isyarat keesaan pada sifat. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Isyarat keesaan pada perbuatan. Tidak ada sekutu bagi Allah pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hujung kita bacanya wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Dan ia Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Apa makna amat kuasa? Ke Allah yang amat kuasa ni lah yang melakukan segala-gala perkara. Jadi kalau dalam kaedah sifat 20-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bicara di sifat yang keenam, sifat wahdaniyah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, di hujung bacaan tadi, dalam kaedah sifat 20, pembicaraannya di sifat yang ketujuh, sifat qudrah. Ni. Nak kita nak faham macam mana kaedah sifat 20. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, pembicaraannya di sifat yang keenam, wahdaniyah. Di akhirnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah Taala atas sesuatu amat kuasa. Allah mana yang amat kuasa? Allah yang bersifat dengan qudrah, yang melakukan segala-gala perkara. Allah yang bersifat qudrah, yang melakukan segala-gala perkara ni lah kita panggil qadar. Perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Mati dulu di situ. Segala-gala perkara yang berlaku ni datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kejap kita pun boleh pergi pula kepada segala-gala perkara yang berlaku ni, perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan, tetapkan pada azal. Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah. Pergi pula kepada ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Kita bicara pula kepada sifat iradah, sifat yang ke-8. Pergi kepada bicara qada, hak rukun iman yang ke-6. Tapi kita untuk selok kali ni, kita nak tekan, kita nak kejak kemah di keesaan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Keesaan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Semua yang berlaku ni adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qadrah. Yang mana keesaan Allah pada perbuatan inilah yang terkandung di bawah pengertian tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Keesaan Allah pada perbuatan, kesemua yang berlaku ni perbuatan Allah terkandung di bawah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan yang hakiki. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala jua. Allah yang bersifat dengan uluhiyah, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Allah yang bersifat dengan iftikar ni dengan bahawa umum semua yang berlaku adalah datang daripada qudrah, iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ni insya-Allah kalau kita kemah molek dalam pengajian kaedah sifat 20, kita akan memahami apa yang saya sebut ni. Untuk mengenal Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki, untuk mengenal Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar, yang mana insya-Allah selawat ad-dinul khalis ni kita akan membicarakan ilmu tauhid mengikut kaedah sifat 20 berdasarkan kepada kitab Faridatul Faraid. Jadi kita balik kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat kena istighna dan iftikar. Kesemua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
yang bersifat dengan kudrah. Sebagaimana di dalam suratul An'am ayat yang ke-102. Dalam suratul An'am ayat yang ke-102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Surah Al-An'am ayat yang ke-102. Yang demikian yakni sifat-sifat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah zalikumullah, ialah Allah. Mana Allahnya? Rabbukum, Tuhan kamu. Kita Rabb ni kita terjemah dengan Tuhan. Tak? Ilah terjemah dengan Tuhan juga. Lain pengertian dia. Rabb, Tuhan yang hakiki. Ilah, sembahan yang sebenar. Al-ma'budu bihaqqin. Yang terjemah la ilaha illallah, tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala ni Rabbukum, Tuhan kamu, Rabb kepada kamu. La ilaha illa huwa, tiada ilah, tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Allah sebagai Rabb kamu, Allah sebagai ilah kamu, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Yang menjadikan sekalian perkara. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Ni. Yang menjadikan sekalian perkara hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan juga sebagai ilah. Ini keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Jadi kita nak kena satu peringkat. Kita nak kena mati satu, barulah kita berpindah kepada pembicaraan secara khusus qada terlebih dahulu. Kemudian kita akan bicara berkaitan dengan qadar. Apa makna keesaan Allah pada perbuatan? Keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, ni clear lah. Selesai sebagai orang Islam yang beriman. Keesaan pada zat, Allah Ta'ala Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Itu selesailah. Orang Islam tidak kata percaya Tuhan ada dua, tiga. Tak sama sekali orang Islam ni. Keesaan pada sifat pula sama jugalah. Dengan makna keesaan pada sifat, sifat kudrah Allah satu, sifat iradah Allah satu, sifat ilmu Allah satu. Itu makna keesaan pada sifat. Tidak ada orang yang berpegang khijaan Allah banyak, kudrah Allah kena ada banyak lah, dua ke tiga ke, tak ada. Kita berpegang sifat Allah satu belaka, kudrah satu, iradah satu. Jadi yang nak fokusnya adalah keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Kejap keesaan pada perbuatan, kaedah sifat 20, susuli dengan pembicaraan kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah, yang melakukan segala-gala perkara. Allah yang bersifat kudrah lah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Jadi apakah makna keesaan pada perbuatan? Dia terkadang dari segi percakapan kita mudah-mudah je bercakap. Keesaan pada perbuatan. Tapi apa maksud keesaan pada perbuatan? Nak kena mati molek, nak kena kejap molek dalam bab mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni ilmu tauhid ni, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang agama kita ni agama tauhid, agama yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Hak mengesakan Allah pada perbuatan. Apa makna mengesakan Allah pada perbuatan? Sebagian kitab Kifayatul Awam, kitab membicarakan kaedah sifat 20, makna keesaan Allah pada perbuatan. Innahu laisa li ahadin minal makhluqati fi'lun li'annahu ta'ala al-khaliqu li'af'alil makhluqati minal anbiya'i
wal malaikati wa ghairihima. Ini ayat dalam kitab Kifayatul Awam. Makna keesaan Allah pada perbuatan ialah bahawa sesungguhnya tidak ada bagi seseorang daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala ni fa'lun, tidak ada perbuatan. Wa imma makhluk tu makhluk yang besar, makhluk yang kecil, makhluk tidak ada perbuatan. Ini nak cerita keesaan pada perbuatan. Nanti kita akan bicara hamba manusia ada perbuatan. Itu kita akan bicara pada persoalan ikhtiar dan usaha. Ni kita nak bicara hak berkaitan dengan apa makna keesaan pada perbuatan. Apa makna kesemua yang berlaku ni perbuatan Allah. Maknanya tiada bagi seseorang daripada makhluk Allah tidak ada sebarang perbuatan. Tidak ada sebarang perbuatan. Tidak ada sebarang perbuatan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala lah al-khaliqu li'af'alil makhluqat. Kerana Allah Ta'ala lah yang menjadikan akan sekalian perbuatan makhluk. Kerana Allah Ta'ala lah yang menjadikan akan sekalian perbuatan makhluk. Sebab apa? Sebab dalam ayat suratul An'am tadi, ayat ke-102, Allah lah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Jadi sekalian perbuatan makhluk ni semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk tidak ada perbuatan. Ni pada hakikinya. Nanti kita bicara bab ikhtiar usaha, kita akan menyandarkan perbuatan usaha kepada hamba. Kita akan bicara semula tu. Dan apabila Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk, mana makhluk tidak ada sebarang perbuatan. Mana makhluk-makhluk ni? Daripada Nabi-Nabi. Berlaku perbuatan Nabi, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakah makhluk ni? Malaikah. Apa yang malaikah lakukan, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikah yang menurunkan wahyu, malaikah yang menurunkan hujan, malaikah yang menurunkan rezeki, malaikah yang meniupkan roh, mencabut roh, mencatat kebajikan dan kejahatan, menyoal di alam barzah, menjaga syurga dan neraka. Itu tugas-tugas malaikat yang kita dah hafal masa budak-budak. Kesemua perbuatan malaikat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Keesaan pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Sehingga kan dalam kitab Kifayatul Awam, ketika kita menghuraikan keesaan Allah pada perbuatan, ketika menghuraikan keesaan Allah pada perbuatan, jangan kita tafsirkan, jangan kita huraikan dengan tiada bagi selain Allah perbuatan seperti perbuatan Allah. Jangan hurai seumpama tu. Apa makna keesaan pada perbuatan? Laisa li ghairillahi fa'lun ka fa'lihi. Jangan hurai gitu. Tiada bagi selain daripada Allah perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Tak boleh hurai gitu. Sebab apa? Sebab akan bawa pada faham selain daripada Allah, ini makhluk, ada juga perbuatan, tetapi tidak seperti perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan makhluk. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah sebagai Rabb, perbuatan Allah sebagai ilah. Kesemuanya. Itu. Kalau sebut kata tiada bagi makhluk perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Jadi faham-fahamnya makhluk ada perbuatan juga. Cuma tak seperti perbuatan Allah. Kalau makhluk ada perbuatan yang hakiki, yang sebenar-benar itulah perbuatan makhluk. Mana kata keesaan pada perbuatan? Mana pula ayat Quran mengatakan khaliqu kulli syai'? Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang hakiki. Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar, yang menjadikan sekalian perkara. Termasuk perbuatan makhluk tu pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba makhluk ada perbuatan sendiri. Maka lucuklah keesaan pada perbuatan. Lucuklah tauhid kita yang menjadi asas kepada pembicaraan agama kita, pembicaraan bab iman, bab akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan.
Ni sidang pendengar kena ambil faham molek. Maknanya macam saya sebut selok-selok sebelum daripada ni, kalaulah kita seperti tidak dapat mengikuti, maka kita mengulangi baliklah. Tengok dalam FB Terengganu FM ada simpanan, dia dengar balik. Boleh tengok balik. Boleh tengok balik, boleh ulang kaji balik, ulang-ulang dengar dan memperdengarkan kepada terutama sekali mereka-mereka yang bertanggungjawab kita untuk kita tanamkan, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Apa makna mentauhidkan Allah pada perbuatan? Kesemuanya perbuatan Allah. Makhluk langsung tidak ada perbuatan, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bicara nak faham keesaan pada perbuatan. Kalau kita pergi kepada pembicaraan ikhtiar dan usaha, kita akan menyandarkan perbuatan usaha kepada perbuatan seseorang hamba. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib berpegang di akidah hamba ada pilihan, hamba ada usaha, ada perbuatan. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib berpegang hamba ada pilihan, hamba ada usaha, hamba ada perbuatan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi jangan lupa keesaan pada perbuatan. Kita hanya menyandar sahaja. Hamba ada pilihan, hamba ada usaha perbuatan. Tapi hakiki sebenar-benarnya pilihan kita itulah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha perbuatan kita itulah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Keesaan pada perbuatan. Amat tengok tu. Bukan kata pilihan kita adalah perbuatan Allah. Terdetik di hati kita pun perbuatan Allah. Sebab sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah sebagai perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai Tuan yang sebenar-benar, sebagai sembahan yang sebenar. Bukan kata diri usaha perbuatan hamba, perbuatan Allah. Ini berlakunya kelip mata dia hamba, berlakunya bergerak nadi dia hamba. Itulah juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak kejap sini, nak kejap pada keesaan pada perbuatan. Kemudian yang kita duk bercakap tu, hak ni saya perbuat, hak ni awak yang perbuat, hak ni saya lah begiang-begiang, hak ni awak lah begiang-begiang contohnya. Itu percakapan asbab zahir. Tak ada salah tu. Jangan salah faham pula. Hak tadi saya tekan apakah makna keesaan pada perbuatan dengan bahawa semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Yang berlaku di makhluk ni, itulah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi hakiki sebenar-benarnya perbuatan makhluk tidak ada. Sebab apa? Sebab kesemuanya perbuatan Allah. Yang kita duk cakap tu sandar pada seseorang, itu hanya percakapan asbab sahaja. Tak ada salah apa-apa tu. Tapi dari segi pegangan kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat dan mentauhidkan Allah pada perbuatan. Anis nak cerita hak berkaitan dengan kaedah sifat 20, pembicaraan berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk kudrah iradah ilmu qada dan qadar, wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kitanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali mentauhidkan Allah pada perbuatan. Yang mana asas kepada tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Yang kita baca dalam suratul Fatihah kita tu. Kita mulai suratul Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimulakan dengan nama Allah? Sebab kesemuanya yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita susuli pula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian, sekalian pujian
tertentu bagi Allah. Kenapa sekalian pujian tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala? Sebab kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita susuli pula dengan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Tuan bagi sekalian alam. Tuan bagi sekalian makhluk. Allah lah Tuan dia. Mana asasnya? Mengesakan Allah pada perbuatan. Ini akidah kita dalam Suratul Fatihah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang ada 114 surah yang wajib kita baca dalam tiap-tiap rakaat sembahyang. Jadi kita bukan hanya memastikan bacaan Fatihah kita tu comel untuk mengesahkan rukun qauli, rukun bacaan Fatihah. Kita kena memastikan bahawa kita berpegang dengan akidah Suratul Fatihah, dimulakan dengan menyebut nama Allah, dimulakan dengan memanjatkan sekalian pujian tertentu bagi Allah. Kemudian kita memulai pula dengan Allah sebagai Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Semua perbuatan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Keesaan pada perbuatan. Kejap situ kita pun susuli pula dengan sekalian yang berlaku ni perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat segala-galanya? Allah yang bersifat dengan kudrah, yang melakukan segala-gala perkara. Ni qadar. Kemudian Allah kudrah yang melakukan segala-gala perkara selaras seiring sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, yang ditetapkan Allah pada sedia kala. Allah mana? Allah yang bersifat dengan iradah. Susuli pula sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah menentukan, Allah menetapkan selaras seiring sebagaimana ilmu Allah. Disusuli pula sifat yang ke-9, sifat ilmu. Pembicaraan wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Kejap kita berkaitan dengan insya-Allah bab qada dan qadar Allah. Rukun iman yang ke-6 yang sudah terkandung di dalam, sudah masuk di dalam rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara yang baik, iman dan taat, ataupun perkara yang jahat, kufur dan maksiat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan hamba hakiki sebenar-benarnya tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi ingatan kita kepada qada dan qadar, kepada ketentuan dan perbuatan Allah, bab ingatan itu bab kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hati tu tak ingat punya qada dan qadar. Hati tak ingat punya akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan bicara bab ingatan. Bab ingatan, bab rasa, bab hadir di hati, itu pembicaraan dalam Islam, iman dan ihsan, pembicaraan di pembicaraan maqam ihsan. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian percakapan harian kita menyandarkan perbuatan makhluk, itu hanya menyandar kepada asbab semata-mata. Tapi di segi pegang kita kejap tetap dah rukun iman yang ke-6. Sekalian yang berlaku adalah datang dari qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Jadi kira-kira selesailah kita membicarakan qada dan qadar secara umum. Jadi insya-Allah untuk selok akan datang saya akan memulai bicara satu-satu, bicara qada terlebih dahulu, kemudian barulah kita bicara pula menyusuli qadar. Qada dahulu, kemudian qadar. InsyaAllah kita akan bicara secara satu tajuk lah. Qada mungkin panjang pembicaraan, qadar pun mungkin panjang pembicaraan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah.
mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka-mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Wallahu a'lam. Baiklah, itu tadi perkongsian kita pada minggu ini, rukun iman, qada dan qadar, beriman kepada Allah secara umum, Ustaz, ya. Membicarakan, kita tekankan tentang keesaan Allah pada perbuatan. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersama-sama pula untuk membicarakan tentang qadar. Okey. Dan insyaAllah sebelum kita berakhir dalam pengajian kita hari ini, kita minta Ustaz untuk bacaan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wafahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu hadapan kita bersama lagi dalam slot Ad-Dinu Khalis. Jadi untuk itu kita bersama untuk DJ pagi ini bersama dalam Anggun Inspirasimu. Silakan. Baik, terima kasih Ijo, dan anda baru saja ikuti rancangan Ad-Dinul Khalis yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Semoga ilmu yang diberikan itu tadi bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih juga untuk yang menonton di live page Facebook Terengganu FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM. Mesra ceria. Amba abang cashless. Hak ni pula buat jo. Dia berakhir buat transaksi online. Hak melibatkan urusan jabat kerajaan. Senang bayar tak pakai tunai dan cek ni. Memang senang guna FPX, JomPay dan Direct Debit melalui perbankan internet. Dia pun guna kad ATM My Debit di kaunter. Tapi dia tahu bukan senang tapi kau siap boleh menang hadiah. Ha? Menang? Menang mana? Peluang memenangi hadiah bulanan macam Proton X70, Pro 2 MyV, Y Suku dan banyak lagi ya. Dengan peraduan cashless boleh ni bermula sekarang sampai 30 April 2021 ni. Layari www.paynet.my untuk terma. Mak jatuh ke?